Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudara penerbit Usama Hadi Syarudin, sedang mendengar ini milik Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyambung kembali kuliah tafsir Manusia ayat ke-35 daripada surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ini, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa 'indal ladzina amanu kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Maksudnya, mereka yang memperdebatkan ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan di sisi orang-orang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan takabur. Jadi dalam kuliah yang terdahulu kita telah bawakan peringatan Allah SWT terhadap utusan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dianggap oleh Bani Israel tamat, selepas ini tidak ada Nabi lagi. Sangkaan mereka itu meleset bila Allah utuskan Nabi Musa, Nabi Harun dan Nabi-Nabi yang ramai lagi selepas itu meneruskan dakwah. Kerana makin zaman berlalu, makin banyak kesesatan yang telah menimpa Bani Israel. Mereka ni sentiasa berdalam keraguan. Dia buat-buat saja ikut para Nabi, tetapi ikutan tersebut hanyalah untuk mendapat habuan dunia. Kerana Nabi ini biasanya membawa kemakmuran, maka mengikutinya menawarkan kepada mereka ganti dari sudut dunia kemewahan, maka itu yang dipandang. Tapi dari sudut amalannya, hatinya tidak pula fokus, tidak pula mengharapkan akhirat yang Allah SWT peruntukkan. Maka itulah sikap golongan yang telah ada daripada zaman Nabi Yusuf AS membawa kepada zaman Nabi Musa AS. Jadi Allah gambarkan dekat sini golongan yang musrif dengan murtab ini sifatnya alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Lihat, ini satu ayat mentafsirkan yang lain. Sebaik-baik tafsir ini adalah tafsir Quran dengan Quran. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi bila Allah bawa alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum, kata para ulama contohnya Az-Zajjaj, ini merupakan tafsir kepada ayat musrif dengan murtab. Ini tafsiran yang terbaik, kerana tafsiran Quran dengan Quran, tafsir Al-Quran bil Quran. Iaitulah mereka yang sentiasa mempertikaikan, mempersoalkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mendustakan padahal telah dibawa bukti-bukti yang terang. Jadi Allah gambarkan kabura maqtan, ay kabura jidaluhu maqtan indallahi wa indal ladzina amanu. Banyaklah perdebatan tersebut menimbulkan kemarahan di sisi Allah SWT dan orang beriman. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi Allah membenci mereka dan orang beriman membenci mereka kerana sikap yang suka mempertikaikan. Minta bukti dikemukakan, tapi bila dibawa ditolak, mentah-mentah ditolak. Kerana alasannya, macam mana pula Nabi ni boleh dari manusia, macam mana pula Nabi ni datang daripada kalangan miskin, macam mana pula Nabi ni tidak di kalangan kami. Macam-macam alasan yang dikemukakan. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT sebagai orang suka yang memperdebat. Dia melawan kebenaran dengan kebatilan, membantah hujah-hujah tanpa mempunyai dalil dan bukti yang kukuh. Bahkan hujah-hujah yang dikemukakan oleh para Nabi Rasul itu yang telah membuktikan kebenaran, itu yang ditolak. Jadi orang beriman benci pada sifat semikian kerana Allah membenci orang yang seperti demikian. Allah benci, maka orang beriman pun benci. Kita ni muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jauhilah sikap atau sifat yang boleh menyebabkan Allah benci. Biasanya kalau orang beriman benci sifat tersebut, itu merupakan sifat yang Allah benci.
Kerana dalam asar yang sampai kepada kita daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa jua benda yang orang Islam nampak sebagai baik, maka di sisi Allah insya-Allah ia juga satu yang baik. Kalau orang beriman melihat benda tersebut baik, janganlah kita pertikaikan lagi muslim-muslimat sekalian. Cantik ayat yang digunakan oleh Allah di sini, iaitu kadzalika yatba'u kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Yatba'u ni dari sudut bahasa Arab. Kalau muslim-muslimat memiliki kamus, contohnya kamus Al-Farid, kamus Al-Aziz, makna taba' ini iaitu melukis sesuatu dengan gambaran tertentu. Biasanya digunakan taba' ni merujuk kepada chop, mohor, chop yang kita gunakan. Dan biasanya taba' ni adalah merujuk kepada satu ukiran yang ada pada duit pun dipanggil taba' juga. Jadi maknanya sukar diubah. Kalau begitulah ukirannya, begitulah akan kekal sampai bila-bila. Chop pada duit tu boleh kita bayangkan, boleh diubah ke, boleh dipindah sewenang-wenangnya, diusir, dihilangkan line dan sebagainya. Tak boleh. Itu nama taba'. Jadi bila digunakan dalam skop yang lebih luas dalam bab isti'arah, bila taba' ini jadi tabiat. Tabiat adalah satu karakter, sifat, sikap yang sudah tidak boleh diubah lagi. Kalau dah berlaku pada seseorang sifatnya begitu, maka kekallah begitu, payah nak ubah. Terutamanya kalau dia mula sampai ke peringkat umur yang memang tak boleh tegur lagi. Jadi sebab kalau kita lihat Allah gambarkan dalam ayat-ayatnya, fatubi ala qulubihim, dicop di atas hati-hati mereka. Kadzalika tu'allahu ala qulubil ladina la ya'lamun, dan surah Yunus sebagai contohnya, surah Rum. Kadzalika tu'allahu ala qulubil mu'tadin. Jadi maknanya kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Natba' perkataan taba' ini maknanya sudah cop, sudah tidak boleh ubah lagi. Ini adalah selari dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah cop hati mereka, telah pun tutup hati mereka. Jadi bila taba' ini akhirnya menjadi tabiat. Jadi tabiat seorang yang jahat itu sudah tidak boleh diubah lagi. Jadi bila Allah gunakan ayat di sini, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, maknanya Allah SWT sudah mengunci mati hati orang yang sombong dan juga takabur itu. Maknanya hati itu sudah pun, apabila Allah SWT menjelaskan kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, maksudnya Allah mengunci mati hati orang sombong ni daripada mengikuti kebenaran dan amat angkuh. Sebenarnya perkataan yang sama telah Allah SWT sifatkan kepada kaum Ad. Kita dapat lihat muslim-muslimat dimuliakan Allah sekalian dalam ayat surah Hud ayat ke-59, wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulah wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Itulah dia Ad. Mereka ni telah pun mempertikaikan, mempersoalkan, engkar terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan mengingkari rasul-rasul diutuskan dan mengikuti arahan, perintah, perangai setiap orang yang jabbar dan juga degil. Dan tafsiran yang kemukakan para ulama, jabbar ini adalah merujuk kepada yang pertama, alladhi yaqtulu al-ghadab wa yu'aqibu al-ghadab. Orang yang bersifat dengan jabbar ni memiliki sifat kedegilan yang luar biasa dan sombong angkuh ni. Biasanya dia menghukum dalam perasaan marah dan membunuh juga dalam perasaan marah. Akhirnya dia kesal, akhirnya dia masa kekesalan yang sangat. Ini adalah pandangan kalbi. Pandangan kedua pula mengatakan bahawa seorang yang suka memaksa orang lain tanpa memberikan kelonggaran, kebebasan kepada mereka, ini merupakan pandangan Zajjaj. Pandangan ketiga pula mengatakan iaitulah Jabbar ni al-musallat. Al-musallat ini seorang yang suka yusaliduna, suka untuk menganiaya manusia, menghukum manusia, mengenakan tindakan-tindakan yang buruk kepada orang lain. Dan yang keempat, pandangan berkaitan dengan Jabbar ni anahu al-azim fi nafsihi al-mutakabbir 'ala al-ibad. Kata Ibnu al-Anbari, sifat Jabbar ini adalah seorang yang merasa dirinya lebih daripada orang lain, agung. Dia merasa dirinya tak boleh diatasi, tak boleh nak dipertikaikan. Dia suka orang keliling dia semua mengangguk saja, jadi pak angguk je keliling dia. Ini merupakan mereka yang memiliki sifat Jabbar, kata para ulama, seperti yang dikumpulkan oleh Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya, Tafsir Zadul Masir. Allahu a'lam. Kemudian datang ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa qala Fir'aun ya Haman ibn li sarha la'alli ablughu al-asbab. Ya Haman ibn li sarha la'alli ablughu al-asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Kadzalika wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai kepada pintu-pintu, iaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Rabb Musa. Sungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan kejinya itu, dan dia dihalang dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun tidak lain hanyalah membawa kepada kerugian. Di sini ayat dalam paragraf yang sedang kita bincangkan ini tak lain tak bukan nak menunjukkan kepada kita sifat takabur Fir'aun yang melampau lagi. Allah bawakan kisah ni untuk kita lihat dalam ia sebagai pengajaran. Fir'aun ni boleh memperolok-olokkan Allah pula. Allah menjelaskan, memberitahu kesombongan Fir'aun ni, kesesatan dalam perbualannya, mendustakan Musa, sampai dia merintahkan menteri kanannya Haman. Haman ni adalah pengikut dan juga menteri yang sentiasa mengatakan yes kepada suruhannya, tak pernah pun nak membantah, mengangguk saja kerjanya, tak pernah nak menasihati walaupun tahu kedegilan dan kejahatan Fir'aun itu. Dia yang antara yang awal yang dapat mengetahui dalam mesyuarat-mesyuarat. Dia telah diperintahkan oleh Fir'aun untuk mendirikan sebuah bangunan untuknya, istana yang megah, tinggi dan juga menjulang. Bangunan yang tersusun dari batu-batu yang dibuat bertanah liat. Ini dipanggil sarah, sarhun. Dalam Al-Quran Al-Karim, sarhun ini digunakan oleh Allah dalam beberapa ayat. Sebagai contohnya, Allah gunakan sarhun mumarradun min qawarir. Nanti dalam surah An-Naml kita akan baca kisah perutusan Nabi Sulaiman kepada Balqis ini. Qila laha dukhulis sarh. Nah, ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Arab digunakan perkataan sarih. Sarih maknanya seorang yang jelas dalam kata-katanya, outspoken. Apa kita nak kata, transparent. Seorang yang bercakap dengan telus, tak kerti nak bersindung-sindung, tak ada nak tapis-tapis, nak lapik-lapik, tak ada. Seorang yang sarih. Yusarihuni, mana dia bercakap terus terang dengan saya. Kerana sarah ini, perkataan asalnya adalah merujuk kepada rumah yang tinggi yang kelihatan daripada jauh. Jadi kalau seorang yang saraha, maknanya seorang yang bercakap terus terang. Bukan surah. Itu saraha maknanya menjerit. Ini sarah, ha. Belajarlah bahasa Arab tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Mudah-mudahan kita memahami Quran sebagaimana ia diturunkan. Itu yang enaknya, itu yang hebatnya. Jadi bila Allah gunakan sarah ini adalah bermaksud bangunan tinggi yang dikehendaki oleh Fir'aun untuk membuktikan keagungannya, membuktikan kesombongannya, membuktikan kekuasaannya. Bahkan dia nak tengok Tuhan yang Nabi Musa cerita-cerita ini di tempat yang tinggi. Dia membayangkan bahawa Allah SWT ni duduk kat langit. Kita halusinasi nanti Allah SWT tidak bertempat. Allah SWT ni ada di mana-mana. Jadi bangunan yang besar yang dia telah buat ni daripada tanah liat yang dibakar sampai kukuh konkritnya, untuk dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Qasas pula dikemukakan kisah ini, fauqid li ya Hamanu ala tini faj'al li sarha, maka bakarlah untukku wahai Haman tanah liat, kemudian buatkan aku bangunan yang tinggi. Lalu dia berkata, mempermainkan Musa, la'alli ablughul asbab, supaya aku sampai ke pintu-pintu langit, asbab as-samawat. Sa'id bin Jubair dan Abu Saleh berkata, iaitu Fir'aun ni mendengar Nabi Musa berkata langit ni ada pintu-pintu, menerima orang-orang saleh. Roh-roh orang saleh ni akan naik ke pintu langit. Bila dia dengar tu, digunakan dalam bentuk ejekan, penghinaan pula. Nanti aku nak tengok pintu-pintu yang kau katakan itu. Buatkan aku sebuah rumah yang tinggi, supaya aku dapat menuju ke langit dan melihat sendiri Tuhannya si Musa itu. Fa'tali'a ila ilahi Musa wa inni la'udhunuhu kadhiba, supaya aku lihat Tuhan Musa ini, sungguh aku menjangkakannya seorang pendusta. Dia nak buktikan Nabi Musa ni seorang pendusta. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, nanti kita akan lanjutkan lagi apa penghujung kisah si sombong ini, si bongkak ini, agar kita menghindarkan sifat takabur daripada diri. Mudah-mudahan Allah membantu kita dalam bab tazkiyatun nufus, dia menjadi keutamaan agar imamalah ni ada keseronokan, kelazatannya. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.